jumpa dengan Nabi, mengadu kepada Nabi dalam keadaan darahnya bersebar. Nyebah kau orang. Pecah kepala, pecah macam-macam. Nah, patah sana, hak mati semua tak kira lah. Mana mereka tu sudah betul-betul dianiaya, sebab itulah dia benar tu nak melawan sekarang. Wa innallaha, sesungguhnya Allah, di samping Allah Ta'ala benar perang, Allah jangan juga memberi jaminan. Innallaha wa innallaha, ada sesungguhnya Allah laqadirun ni amat berkuasa. Ala nasri, itu maksudnya untuk menolong mereka mencapai kemenangan. Ini satu lagi janji Allah. Nabi Muhammad dan orang-orang Islam yang bersertanya telah ditindas dengan kejam oleh kaum kafir musyrik di Mekah, sehingga mereka dan pengikut-pengikutnya terpaksa berhijrah ke Madinah. Oleh kerana kaum kafir musyrik tidak putus-putus mengancam dan menceroboh, maka baginda dan orang Islam telah puas bersabar, diizinkan oleh Allah menghunus senjata menentang pencerobohan itu. Mana orang Islam orang ada maruah, tidak selama-lamanya boleh dianiaya, boleh zalim. Dan Allah Ta'ala izin berperang, dan Allah Ta'ala kata boleh. Allah Ta'ala nak tolong orang Islam ni sangat-sangat berkuasa. Kalau nak tolong free, tak payah lawan pun, tak payah perang pun boleh. Allah Ta'ala maha berkuasa. Tetapi Allah Ta'ala tidak buat gitu. Allah Ta'ala beri pertolongan dengan cara melalui proses sebab musabak, perjuangan, peperangan dan sebagainya. Kalau Tuhan nak tolong free gitu pun boleh. Jadi ini berlaku pada tahun yang kedua Hijrah. Ayat ini turun berlaku pada tahun kedua Hijrah, di mana umat Islam sudah perang. Ada benar berperang. Alladzina ukhriju min diyarihim, mereka dianiaya, diusir, dirapah harta benda. Iaitulah orang yang dianiaya ni, cara mana nah? Alladzina ukhriju, iaitu orang-orang yang diusir. Diusir, dihamak keluar min diyarihim, daripada kampung halamannya. Ni kajian, ni model kajian Mekah pada masa itu. Oleh kerana orang Islam ni minoriti, orang mukmin ni minoriti, dia yang berkuasa, maka dia hamak tubik, bunuh dan sebagainya. Masalah Mekah tu hak puak dia ya. Soalan Mekah tu puak dia ya. Orang lain tak berhak nak hidup Mekah. Puak dia ya. Tu model pemimpin, model pemikiran pemimpin jenis khawanin kafur ni. Dan pemimpin modern ni dia ada semua di mana-mana zaman pun. Dia ada semua. Dan orang mukmin yang dia diusir keluar ni kerana mereka ni kih gapo nama sebenarnya? Kih gapo? Bukanlah ada satu kih yang berhak mereka diusir keluar, tak ada pun. Bukan kerana kih jenayah, bukan kerana kih pengkhianat kau, kerana tak ada. Sebab tu Tuhan kata mereka diusir keluar bighairi haqqin, dengan tidak berdasarkan sebarang alasan yang benar. Inilah tabiat kerajaan yang jahat semenjak dulu sampai bila-bila. Dia ingat orang, dia buhji orang, bunuh orang, berapa orang, dengan tidak satu alasan yang benar. Bukan kerana dia penjenayah, bukan kerana dia pengkhianat, tapi saja-saja nak pasal dia menentang kerajaan. Kih dalam konteks sahabat Nabi dan para sahabat ni, dan juga kih orang Islam sepanjang zaman pun, mereka diusir dan dinafikan haknya, dianiaya semua sekali itu. Kihnya memang kih yang bukan alasan yang sebenar. Illa an yaqulu rabbuna Allah. Mereka diusir itu semata-mata an yaqulu, kerana mereka berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami ialah Allah. Itu ya. Kerana kih mereka mengatakan Tuhan kami ni Allah, mereka bertuhan kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kalau bertuhan huduh-huduh tak apa, dia bertuhan sungguh-sungguh bertuhan kepada Allah. Itu dia tak say. Islam pun kalau Islam huduh-huduh, Islam buat lolak gitu tak apa. Islam hak sungguh-sungguh tu tak lihat. Nah, hak orang putih marahnya, Islam hak sungguh-sungguh. Gitu. Hak tu hak orang putih marah. Kalau buat Islam buat lolok-lolok ni, tak ada satu.
Supaya pilihan raya awak lalok-lalok lah. Tak ada satu. Nah. Jadi banyak bagi awak lalok atas dunia ni. Kita bimbang juga takut Islam pun jadi awak lalok-lalok juga. Gua tu awak lalok, gua ni awak lalok. Jadi kinilah sama-sama pun. Jok damai dulu sampai kala ni kerana bertembung di antara iman dengan kufur. Bertembung di antara iman dengan kufur. Orang yang nak beriman betul-betul dengan orang yang nak jadi kafir betul-betul. Ada bertemu dua tu. Ada bagian ni akan berlaku sampai kiamat. Dan perjuangan ni pun, perjuangan kafir pun sampai kiamat, perjuangan Islam pun sampai kiamat. Sampai habis the end dunia ni, sampai habis cerita dunia ni. Cuma kita nak duduk balik mana? Nak duduk balik perjuangan alladzina amanu, perjuangan Islam kah? Ataupun nak duduk balik perjuangan khawanin kafur? Nak duduk balik perjuangan puak-puak pengkhianat ni? Allah lah. Lepas tu ada implikasinya, lepas tu timbullah balasan masing-masing. Jadi kita boleh tengok sejarah. Hak orang berjuang Islam zaman Nabi sahabat, di mana sekarang dia berada? Dia orang lawan Islam, lawan Nabi tu, di mana lala ni? Hak generasi yang lepas dah. Boleh tengoklah siapa dia betul, siapa dia salah. Jadi begitulah tuan-tuan semua. Bukan kerana sebab Syed Qutb. Syed Qutb di penjara dan akhirnya dihukum gantung. Bukan kerana Syed Qutb ni penjenayah. Bukan Syed Qutb ni orang panggil berapa harta negara kau, berapa nak tumbang kerajaan. Tidak. Tapi alasan dia buat tu birahi hak semua. Alasan kerajaan Mesir buat nak bunuh Syed Qutb ni macam-macam alasan. Antaranya ialah kerana nak jatuh kerajaan Mesir pada masa itu. Itu alasan dia buat. Nak membolehkan Syed Qutb dibunuh. Tapi dia orang bohong tak bohongnya, ada semasa Syed Qutb ditahan sebelum ditali gantung, dia punya SB pergi jumpa dengan Syed Qutb sebagai mewakili kerajaan Mesir pada masa itu. Dia kata kalau Syed maknanya nak keluar daripada hukuman gantung ini boleh, tapi dengan syarat Syed Qutb tulis satu surat memuji kerajaan Mesir dan memuji apa yang dilakukan oleh kerajaan Mesir pada masa itu. Maknanya bukan kerana jenayah bighairi hak, bukan sebenar Syed Qutb ni orang panggil dia memang nak apa tu jatuhkan dah. Jadi SB pergi jumpa dengan dia, kalau dia kata kalau Syed Qutb nak suruh lepas daripada penjara ni, biar dia tulis satu surat mana memuji kerajaan begini, maka kerajaan sanggup lepas. Ni kerana Syed Qutb melawan kejahatan yang berlaku zaman itu, yang bertentangan dengan iman. Dia lawan hak tu je, bukan nak jatuh kerajaan. Tapi oleh kerana kerajaan buat kerja benda tu, dia nak bertahan benda tu, maka Syed Qutb kena bunuh. Selagi tak bunuh Syed Qutb ni, selama itulah kerajaan akan tergogak. Sebab apa? Sebab projek kerajaan benda jahat tu. Jadi apabila dia tahu Syed Qutb suruh mengaku lagu tu, Syed Qutb jawab mana? Dia kata, demi Allah, dia punya jari pada telunjuk saya yang saya kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setiap kali saya semaya, demi Allah tangan ini tidak akan sign dan tidak akan tulis. Biarlah mati pun. Tangi hak duk akad asyhadu an la, bukan main-main tu. Bukan wak-wak lalak tu. Zaman banyak model wak lalak ni, jangan kena sama balik. Bukan wak lalak tu, gerak tangan asyhadu an la itu lambang tauhid. Lambang tauhid yang tidak akan tunduk kepada mana-mana kezaliman dan tidak akan merastui mana-mana kejahatan yang bertentangan dengan iman. Walaupun kejahatan itu dibuat oleh rakyat biasa ataupun kejahatan itu dibuat oleh kerajaan sendiri. Ni tangan ni tidak akan rela. Itu tangan yang bersyahadah, yang mengaku tentang tauhid Allah Ta'ala.
Dan tangan ni juga tak sudah isilah bore-bore hak nak sekadar nak cari makan tu tak sah. Sebab tangan ni akan jadi saksi depan Tuhan. Ada setengah-setengah kata, tak apalah kita isi bore lah, menyokong tak apa, sekedar nak cari makan. Itu bukan ahli tauhid tu. Orang itu jenis ahli hanyut yang tak ada dasar dalam hidup dia. Sekali begitu, sekali begini. Kerana kis nak cari makan, apa saja dia sanggup mengguna. Dia telunjuk ni juga jangan diguna untuk menyokong mana-mana kejahatan dan kezaliman. Ni, hidup kita duk mengucap dan semaya tu. Tidak apa kerjaannya duk akad tu. Kau tak akad dah ni. Akad lagi tak? Kalau duk akad lagi, jangan duk guna telunjuk ni. Dari segi makoh, dari segi berapa, jangan hak ni. Dia akan jadi saksi. Bukan main-main. Sebab kuasa besar dia punya tangan, jari hak telunjuk ni kan. Sebab tu Tuhan guna. Itu lambat tauhid. Jadi kalau lambat tauhid tu semua duk sokong syirik juga, duk sokong kezaliman, tak ada mana. Jadi semaya sendiri buat lolok-lolok ya. Haji buat lolok-lolok, zakat buat lolok-lolok, puasa buat lolok-lolok. Jadi buat lolok belakang. Jadi munafik dah jadi akhirnya. Jadi kih sebenarnya jok zaman Nabi lagi kerana kih tauhid lah. Kih bertuhan kepada Allah. Kerana orang lain tidak bertuhan kepada Allah. Dia bertuhan kepada manusia, dia bertuhan kepada macam-macam lain pada Allah. Itu jadi belawai. Walaula daf'ullah. Dan memang menjadi sunnatullah ini, belawai ni ada semua. Belawai ni Tuhan. Kalau tak ada belawai atas dunia ni, maka dia punya check and balance tak berlaku. Ini bagi sistem check and balance. Check and balance inilah menyebabkan dunia ni jadi seimbang. Kalau tidak, maka dunia akan hancur. Walaula daf'ullah. Kalaulah tidak, Kalaulah Allah tidak mendorong, daf'u ni mendorong annas, setengah manusia, ba'dahu itu setengah manusia, bi ba'din, menentang pencerobohan setengah yang lain. Kalau tidak, Allah Ta'ala mendorong satu pihak, menentang kezaliman satu pihak yang lain, menentang kekejaman dan kezaliman yang lain. Kalau tak ada sistem check and balance begini, sistem lawan begini tak ada, maka lahuddimat sawami', maka runtuhlah sawami', tempat-tempat pertapaan, tempat-tempat pertapaan, tempat tapo. Tempat tapo ni bagi golongan Yahudi berapa zaman dulu kan, dia tapo. Tempat ibadat lah maksudnya. Tempat-tempat tapo, tempat-tempat ibadat Yahudi. Wa biya' ni ialah gereja-gereja kaum Kristian. Ini tempat ibadat kan. Wa salawat, dan juga tempat-tempat semaya kaum Yahudi. Wa masajid, dan juga masjid-masjid orang Islam. Jadi dia apa nama ni? Tempat-tempat ibadat ni dihormati oleh Islam. Hingga siapa, walaupun kita tengok gereja Kristian ni tak betul tak. Tempat-tempat ibadat Yahudi tak betul kalau nak kira dari segi betul. Tapi Islam masih menghormati dengan ayat ini. Allah Ta'ala menghormati sebab tempat-tempat ni dikira tempat ibadat, dan tempat ni walaupun tak betul disebut juga Allah. Terutama agama yang berasal daripada langit, daripada Yahudi, Kristian ni, agama yang asalnya agama betul, Islam. Agama samawi, agama langit. Jadi dia berdasar kepada Allah. Di gereja Kristian disebutnya nama Allah. Tempat pertapaan Yahudi pun disebut Allah. Dan tempat-tempat ibadat Yahudi pun sebut Allah. Di masjid-masjid pun sebut Allah. Dalam bab tu sama. Dan sebab Allah tu, cuma hak puak tu syirik ya. Dia campur dengan hak lain. Islam saja tauhid. Di masjid saja tempat bertauhid kepada Allah. Allah saja aja. Tapi tempat-tempat gereja Kristian ada syirik kan. Trinity. Yahudi pun syirik juga. Walaupun asalnya tauhid tapi bunuh. Tapi tempat apa ibadat ni, tempat ni dah tempat yang dihormati oleh Allah. Kalau tak ada Tuhan ditahan orang zalim, penjajah dan sebagainya, hancur lebuh habis. Yang putus habis masjid berapa sebab
Orang panggil apa? Puak-puak